Assalamualaikum. Dalam meniti arus kemodenan ini, guru pun perlulah membuat perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, betul tak? Guru cemerlang pada masa kini mesti pandai menggunakan teknologi yang ada di dalam bilik darjah agar pelajar pun semangat nak belajar, betul tak? Antara kepentingan teknologi masa kini yang dapat membantu guru-guru dalam proses PDP agar berjalan dengan lebih lancar ialah dapat meningkatkan kemahiran guru dan murid itu sendiri. Setiap guru pada masa kini memang perlu ada kemahiran tersebut. Contohnya, pendedahan terhadap pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT seperti komputer, LCD, pen drive, perisian internet dan sebagainya. Yang kedua, dapat menarik minat murid untuk belajar. Hal ini demikian kerana murid-murid pada hari ini sangat gemar menggunakan teknologi yang ada pada masa kini dalam kehidupan seharian mereka seperti komputer, telefon pintar dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menjimatkan masa pencarian maklumat untuk mendapatkan apa-apa maklumat berkaitan topik pembelajaran. Hal ini demikian kerana melalui kemudahan internetlah guru dan murid boleh membuat pencarian di hujung jari saja dan maklumat tersebut akan terpapar pada skrin komputer dalam masa yang singkat sahaja. Dan yang terakhir, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Seterusnya, macam mana caranya untuk aplikasikan teknologi dalam PDP? Yang pertama, kita boleh lihat tahap pencapaian pelajar tersebut. Bahan bantu mengajar yang dipilih mestilah sesuai dengan tahap kebolehan dan perkembangan akademik pelajar. Bahan tersebut mestilah mudah diterima oleh semua pelajar. Yang kedua, berbentuk objektif. Kandungan bahan mestilah sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Bahan mestilah mempunyai penerangan yang jelas serta mempunyai aktiviti-aktiviti yang setara dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, kaedah pengajaran. Bahan bantu mengajar mestilah mempunyai cara ataupun kaedah yang tersendiri. Contohnya, bahan bantu mengajar tersebut boleh digunakan secara berkumpulan ataupun secara individu. Ini adalah contoh teknologi yang boleh digunakan dalam proses PDP. Yang pertama, PowerPoint. Menggunakan slide PowerPoint yang kreatif akan menarik minat pelajar untuk fokus di dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kerana sekiranya pembelajaran hanya menggunakan buku teks semata-mata akan menyebabkan pelajar tu bosan di dalam kelas, mengantuk dan tidak fokus. Yang kedua, skrin CAS TV. Ini membantu guru merakam, menyunting dan berkongsi video di skrin komputer pada pelajar. Yang ketiga, auto draw. Ketika di sekolah, guru-guru pasti akan melukis bahan PDP pada papan putih. Dan ini sangat membantu kepada guru-guru yang kurang mahir di dalam melukis. Apabila guru-guru melukis, bahan ini akan meneka lukisan tersebut secara automatik memberi cadangan untuk menukar lukisan yang dibuat supaya menjadi lebih sempurna. Hebat kan? Yang terakhir, ViewPeer. Jika guru-guru suka mengajar anak murid dengan video interaktif, maka bahan ini sangat berkesan pada sesi PDP. Guru-guru cuma perlu memasukkan link video, contohnya dari YouTube. Kemudian pautan akan dijana untuk dikongsikan bersama para pelajar tanpa gangguan iklan. Sangat mudah pada masa kini. Itu sahaja sedikit perkongsian saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar sekalian. Assalamualaikum.